Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai. Kita belajar sains tahun 6 hari ini dengan tajuknya Kaedah Pengawitan Makanan bersama Cikgu Fika. Jom kita belajar. Untuk pelajaran hari ini, apa yang kita perlukan ialah buku teks sains tahun 6. Kamu boleh rujuk buku teks sains tahun 6 ni pada muka surat 139 hingga 142. Dan juga kamu perlukan buku nota sains 1. Objektif kita ialah kamu dapat menyatakan 10 kaedah pengawitan makanan dengan betul. Untuk membincangkan tajuk kaedah pengawitan makanan ni, dia ada kaitan juga dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okay, jadinya saya nak ulang kaji semula apa yang telah kamu belajar pada awal tahun dahulu mengenai faktor pertumbuhan mikroorganisma pada sesi kali ini. Ini cuma imbas kembali. Okay, mari kita lihat apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma? Yang pertama ialah air. Kehadiran air sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kalau ada air, mikroorganisma suka akan banyak tumbuh. Okey. Kemudian udara. Kehadiran udara sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma akan mudah membiak dengan adanya udara. Selain daripada itu, faktor suhu juga memainkan peranan, iaitu suhu air yang suam, persekitaran yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dia akan cepat membiak. Okay, kalau kamu dapat lihat, kalau misalnya kamu tengok dinding-dinding kadang-kadang ada yang berkulat dan sebagainya, awak tengok kalau misalnya tempat tu lembap, dia akan mudah tumbuh mikroorganisma, kulat-kulat dan sebagainya. Okay, kemudian nutrien, faktor nutrien. Kehadiran nutrien ni sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ada makanan untuk mikroorganisma, dia akan membiak dengan cepat. Selain daripada itu, keasidan. Okay, keasidan ni dia kena asid. Dia kalau misalnya sesuatu tu mempunyai keasidan yang tinggi, dia tak sesuai. Okey, apabila kita dah tahu tentang faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma ni, apa yang mikroorganisma suka dan apa yang mikroorganisma tak suka, jadinya kita bolehlah memikirkan kaedah untuk pengawitan makanan kita. Okay, kita pun dah tahu kan makanan ni boleh rosak disebabkan mikroorganisma. Jadinya pengawitan makanan ni kita nak menghalang mikroorganisma tu daripada terus membiak. Jadinya kita perlu tahu tentang faktor-faktor ni. Sekarang barulah kita masuk kaedah pengawitan. Ada 10 kaedah pengawitan. Okey, mari kita lihat. Okey, kaedah pengawitan ada 10. Disenaraikan kat sini 10. Okey, yang pertama pendidihan. Yang kedua pencerukan. Ketiga pembukusan vakum. Keempat pengeringan. Yang kelima penyejuk bekuan dan pendinginan. Yang keenam pemasinan. Yang ketujuh pelilinan. 8 pengetinan dan pembotolan. 9 pempasturan dan 10 penyalaian. Okay, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut setiap kaedah-kaedah ni. Jom kita belajar. Okay, ini adalah kaedah pendidihan. Ini selalu kita lakukan. Okay, kaedah pendidihan ni maksudnya pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Kena lebih daripada 100 darjah Celsius. Okay, biasanya dia akan mendidih, dia akan menggelegak. Kita gunakan api. Kaedah pendidihan ni kita akan menggunakan api. Kemudian prinsip pengawitan dia dengan kaedah pendidihan ni dapat membunuh mikroorganisma dengan haba yang tinggi. Mikroorganisma tak suka dengan haba yang tinggi. Dia akan mati dalam suhu-suhu yang tinggi. Okay, ini pula adalah kaedah penjerukan. Maksud kaedah penjerukan ni ialah merendam makanan di dalam larutan gula dan garam, serta menambahkan cuka pada makanan. Contoh-contoh makanan yang boleh dibuat jeruk ialah sayur-sayuran, timun, lada,
buah-buahan seperti betik. Awak pernah kan makan jeruk betik? Sedapnya. Okay, prinsip pengawitan ni, kaedah penjerukan ni akan meningkatkan keasidan makanan. Tadi kan saya dah cakap kan, mikroorganisma tak suka dengan tahap keasidan yang tinggi. Jadinya kaedah penjerukan ni sesuai untuk menghalang mikroorganisma daripada terus membiak. Okay, ini pula adalah kaedah pembungkusan vakum. Okay, pembungkusan vakum ni dia akan mengeluarkan semua udara daripada bekas atau membungkus makanan. Okay, udara sebelum dia masukkan dekat dalam satu plastik dan sebagainya kan. Masuk plastik. Okay, dia sedut udara tu keluar sampai tak ada langsung udara dekat sini. Okay, dia akan menghalang kehadiran udara. Okay, mikroorganisma dekat dalam ni dia tak lagi mati, tapi dia akan memperlambatkan lagi mikroorganisma tu untuk membiak sebab dia menghalang kehadiran udara. Okey, once dah buka nanti, kalau terdedah kan dekat suhu biasa, dia akan pun mudah juga masih lagi mikroorganisma tu membiak. Tapi sebelum dia dibuka, dia dapat halang dalam tempoh masa yang lebih lama berbanding kita tak buat langsung pembungkusan vakum ni. Okey, makanan yang sesuai, contohnya ni awak nampak ikan salmon, sayur-sayuran dan sebagainya. Okey, awak pun nampak yang kita selalu lihat, sausage, nugget. Okay, awak tengok. Mesti ada. Okay, kaedah pembungkusan vakum. Ni pula ialah kaedah pengeringan. Okay, kaedah pengeringan ni maksudnya dia mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Dia akan jadi kering, dia akan jadi kecut. Okay, kaedah pengeringan ni boleh buat dalam dua cara. Sama ada dikeringkan dengan menggunakan cahaya matahari ataupun dengan ketuhar. Ini adalah kaedah yang lama dan ini adalah kaedah yang terkini. Okey, prinsip pengawitan dalam kaedah pengeringan ni, dia menghalang kehadiran air. Air ni kan dah tak ada kan, bila dah kering dia dah tak ada air dah, jadinya dia lebih tahan lebih lama lagi. Ini pula adalah kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, penyejuk bekuan ni kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Dan manakala pendinginan pula ialah satu kaedah penyimpanan makanan dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Okey, biasanya kalau penyejuk bekuan ni, penyejuk bekuan ni biasanya yang dekat tempat awak letak aiskrim, letak nugget, letak ikan dan sebagainya. Okey, bahagian atas. Kadang-kadang ada juga peti sejuk bahagian bawah untuk penyejuk bekuan ni, terpulang dia. Okey, kalau ini bahagian atas lah. Okey, tempat letak ikan, ayam, nugget, sausage, aiskrim kat sini. Okey, pendinginan pula ni biasanya bahagian bawah ni. Okey, letak sayur-sayuran. Okey, jadinya dengan kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan ni, dia tak mematikan mikroorganisma, tapi dia akan mengurangkan keaktifan mikroorganisma. Okey, ni saya nak bagi satu tips lah. Kalau kita nak masak ayam, biasanya kita nak defrostkan dia, kita nak cairkan dia punya ais dia tu, cairkan ayam tu, kita letak kat luar kan. Tapi itu adalah kaedah yang salah. Sebenarnya kita kena letak dahulu, cairkan, letak kat bawah dulu. Okey, biarkan dia cair di bahagian bawah. Kenapa? Apabila kita cairkan di bahagian luar tempat suhu biasa,
dia akan memudahkan bakteria tu membiak. Okey, kita tak sedar nanti akan membiak. Tu bahaya tu. Okey. Okey. Tadi saya dah cakapkan tentang prinsip pengawitan makanan ni akan mengurangkan keaktifan mikroorganisma. Okey, itu sahaja. Okay, ini pula adalah kaedah pemasinan. Okay, maksud kaedah pemasinan ni ialah kaedah yang menggunakan garam berlebihan pada makanan. Kita akan lumurkan garam banyak-banyak dekat ikan ini, ikan tenggiri masin. Okay, kita letakkan lumurkan garam. Lepas tu dia akan terawet lah, dia akan tahan lebih lama, berbulan-bulan. Dan ini pula ialah telur. Telur masin. Okay, direndamkan dengan larutan garam yang sangat masin. Okay. Prinsip pengawetan ni, dia akan mengambil prinsip, dia dapat menyingkirkan lembapan pada makanan. Ingat, bila lembapan dia hilang, dia akan menghalanglah pertumbuhan mikroorganisma tu. Okey. Okay, ni pula adalah kaedah pelininan. Maksud kaedah pelininan ni, proses menyalut buah dan sayuran dengan lilin cair. Tengok gambar ni. Okay, dia ada, ni adalah buah limau, dia nak eksport ke luar negara kan. Sebelum dia eksport, dia perlu menyalutkan buah ni dengan lilin cair. Okay, disembur dengan lilin cair. Kalau tak disembur dengan lilin cair, sampai je dekat negara yang dia nak hantar tu, dia akan busuk. Bila letak lilin cair ni, salut dengan lilin cair ni, dia lebih segar. Okay, kenapa benda ni boleh menyegarkan, masih kekal segar? Sebab prinsip pengawetan dia akan menghalang kehadiran udara. Lilin cair ni akan menghalang kehadiran udara. Bila udara tiada, pertumbuhan mikroorganisma dapat dilambatkan. Okey, ini pula adalah kaedah pengetinan dan pembotolan. Okey, kita tengok kaedah pengetinan. Ni kaedah pengetinan, ni kaedah pembotolan. Okey, kaedah ni ialah satu proses mendidihkan makanan, kemudian disejukkan serta dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Dia dah didihkan, maksudnya dia dah masak, sejukkan, lepas tu masuk ke dalam kedap udara. Kaedah ni dapat bertahan lama. Makanan yang ada dalam tin dan botol ni boleh bertahan lama, dalam 1 tahun lebih kurang. Okey, ini adalah atas prinsip menghalang kehadiran udara. Okey, untuk mengelakkan daripada pembiakan mikroorganisma. Okey, ini pula adalah kaedah pempasturan. Okey, ini dipelopori oleh Louis Pasteur, seorang saintis yang menjumpai kaedah ni. Okey, kaedah ni maksudnya dia satu proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Okey, dia kalau contohnya susu, okey, dia panaskan pada suhu tertentu. Dia tak sampai suhu mendidih, tak sampai 100 darjah Celsius. Dia lebih kurang dalam 60 macam tu. 60 darjah Celsius cukup untuk mematikan patogen ataupun mematikan mikroorganisma. Okay, sebahagian daripada mikroorganisma. Okay, dia tak sampai macam pendidihan. Pendidihan kan dia akan matikan semua mikroorganisma. Tapi apa yang bagusnya dengan kaedah pempasturan ni ialah nutrien makanan tersebut, nutrien, rasa dan sebagainya masih lagi terpelihara. Okay, sesuailah untuk produk-produk tenusu seperti susu, yogurt dan sebagainya. Kaedah pempasturan ni. Okay. Prinsip pengawetan dia ialah membunuh mikroorganisma dengan haba yang tinggi. Ini pula adalah kaedah yang terakhir yang kita akan belajar, ialah kaedah penyalaian.
Maksud kaedah penyalaian ni ialah satu proses mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk tempoh yang lama. Okay, contoh yang boleh disalai ialah ikan, daging, itik, pisang pun boleh disalai. Okay, pernah dengar pisang salai? Sedapnya, dah lama saya tak makan. Okay. Itu adalah kaedah penyalaian. Dia akan, makanannya akan ada bau asap-asap sikit. Okay, daging salai. Sedapnya buat masak lemak kan? Okey, prinsip pengawitan ni apabila dia salai, apabila kita asapkan ni, air akan terkeluar. Okey, jadinya dia akan kering lah, tak ada air. Kurang air dekat dalam makanan ni. Jadinya prinsip dia menghalang kehadiran air. Bila tak ada air, maka pertumbuhan mikroorganisma dapat dihalang. Okey? Okey, itu sahaja kaedah-kaedah penyalaian yang telah saya terangkan tadi. Okey. Okey, untuk tugasan hari ini, kamu perlu bina peta minda. Bina peta minda dengan tajuk kaedah pengawitan makanan. Kamu boleh je buat macam ni. Ataupun kamu ada idea sendiri, kamu buat. Tuliskan ke atas dia pengawitan makanan. Okay, buat kat dalam buku nota sains 1. Jangan lupa tulis tarikh. Lepas tu jangan lupa tulis hari. Okay, yang kedua kamu perlu ulang kaji. Minggu hadapan InsyaAllah cikgu akan adakan kuis untuk kamu. Okay, selamat belajar. Assalamualaikum.